Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Um, Coach live hari ini dalam grup. So hari ini nak menerangkan mengenai bagaimana briefing mengenai program kursus 21 hari. So coach live melalui Zoom. Tak ada orang dalam Zoom. So I share dalam grup, live stream terus dalam grup sebab sini mudah, nanti kita nak share slide dan sebagainya. So I know group Coach Ellen Asriani, wallahualam, how does dia punya notification works ke compare dengan page. Kalau page tu rasanya kalau buat live terus dapat notification kan. Tapi this one I'm not so sure. Tapi kalau I'm very happy kalau siapa-siapa yang join, kalau mereka nak buat engagement, say hi semua, it will make me feel tak bercakap bersorang. You know berapa lama coach nak ambil masa nak start group ni, nak bercakap, nak tak tahu nak buat apa dengan group ni, because apa, I don't get this engagement dengan group. Diorang kata kalau buat group lebih bagus, lebih power lagi, engaging, okay? Because people yang nak masuk group ni ialah betul-betul orang yang nak tahu, okay? Compare dengan page tu yang ada 100,000, Allahualam. Tapi sejauh mana yang sebelum ni coach tengok pun taklah juga nampak macam tu. So I will appreciate kalau sehingga orang member dalam group ni bolehlah buat engaging. Kalau you tak ada dalam live ni pun, kalau you dalam apa, buat tengok recording nanti, at least drop a comment, okay? Drop a comment saying hi, thank you ke, apa ke, whatever lah you want to buat comment ke, assalamualaikum ke, so that I know at least berapa dia reach. Sebab cara kita nak tengok dia reach pun tak tahu, okay? So alhamdulillah ada orang buat like kat situ, thank you very much. Jadi coach ada tengok juga di sini ada my live kat sini. Okay, I think sebelum I go, ini santai ya, santai. Okay, kita start 10.55. Oh, tadi coach cakap tadi pukul 10.11 lah, tapi tak apalah sebab dah delay dah. Okay, 10.55. So hopefully by 12 coach akan habis. Waalaikumsalam coach, selamat pagi. Follow sambil buat kerja. Okay, alhamdulillah. Kerja, oh ini mesti dekat negeri yang hari ni kerja Okey, kalau bos marah tu tutuplah, tak apalah. Kita faham. Okey, jadi sekarang ni ramai orang ada masalah nak turun berat badan. Coach ada share semalam kan. Tapi cara turun berat badan ni banyak, dan bukannya nak kata I am the only way, my method is the only way, our method yang berhasil. Ramai, banyak cara. Tapi ada orang tanya kita macam intermittent fasting, Atkins diet, I don't know. Okay, mana-mana program yang bukan coach ikut, coach tak tahu. And kita tak mau komen dan kita tidak mau merendahkan mana-mana cara. Okay, but I will share you what we do. Okay. Okay, so coach akan pendekkan cerita, terus go into straight to the point so that you all pun dapat manfaat. Okay. Now, okay. Let me share the slide. Okay. Okay. Let's see. I hope you can see slide yang ada sekarang lah. Okay. Coach pun tengok live sekarang ni. Okay, live tu ada lambat sikit. Now, this is our concept. Konsep kita ialah 80% nutrition, 20% exercise, and 100% mindset. Now, 80% nutrition ni is about semua pasal makanan. Ramai orang fokus too much kepada exercise dan they spend a lot of time, banyak masa untuk exercise, tapi pemakanan mereka tak jaga.
Now, cuba kita fikir ada dua perkara yang coach nak sampaikan di sini. Number one is, you see, kalau you nak bakar 1000 kalori, mungkin you kena buat cycling for 2 hours. 2 jam cycling. Ataupun you nak buat Zumba for 2 hours straight. Okay? Then you probably boleh bakar 1000 kalori. Now 2 jam. Dan 2 jam of hard work. Like crazy punya hard work. Okay? Tapi berbanding dengan kalau kita makan satu set burger dengan airnya, dengan potato chipnya, dah 1000 kalori. Berapa minit kita makan untuk 1000 kalori itu? Jadi kalau kita fikir, kenapa kita nak spend so much hours untuk bakar kalori itu? Padahal makanan tu berapa minit je. Tambah-tambah sekarang kita tak masak. Kalau dulu kita masak lagi. Sekarang kita tak masak. Kita pergi saja kat kedai, kita beli, kita makan, that's it, 1000 kalori. Jadi, mana lebih mudah untuk membakar 1000 kalori ataupun menyelamatkan 1000 kalori? It's like this lah. It's like this. You want to make money, let's say you want to work to make money. You buat kerja untuk dapatkan keuntungan RM1000. Tetapi you pergi kat KLCC ke kat shopping complex, sekejap saja you belanja RM1000 tu. So mana lebih masuk akal? Okay, bekerja keras untuk dapatkan RM1000 tu ataupun saving that RM1000? Of course lah, macam mana pun kita kena bekerja juga untuk dapatkan wang kan. Tetapi dalam hal kita nak selamatkan ataupun kalori kita ni, mana lebih mudah? Jadi that's why kita fokus kepada nutrition. Sebab nutrition itu menjaga makanan lebih mudah untuk kita mengawal kalori daripada kita exercise untuk membakar kalori yang kita makan tadi. Okay? Okay, jadi itu the first thing yang coach nak sampaikan di sini. Number 2. Inilah dia kan. Okay. So, it's all about 100% mindset. Okay, coach ada banyak cakap pasal mindset sebelum ni. Why, you punya why, kenapa you nak turun berat badan. This is very extremely important. Sebab kalau you tak ada reason nak turun berat badan, then you tak akan berusaha. Waalaikumsalam Zanaria. Thank you very much Zanaria buat komen kat situ. Okay, so why ini important? Okay, apa sebab anda nak turun berat badan ni sebenarnya? Itu yang akan mendorong you. Ada baru-baru ni ada seorang bertanya. Dia ada masalah kalau sekiranya dia tak turun berat badan, dia akan dibuang kerja ataupun perkhidmatan dia tidak diteruskan, dan ini akan melibatkan kesusahan bukan pada dirinya saja tapi pada keluarga dia. So dia mempunyai why yang sangat-sangat genting. Okay. Tetapi malangnya dia kena turun 26 kilo dalam masa 1 bulan. So aku cakap, I cannot help you. Tetapi sekarang nampak tak, dia punya suddenly dia bangun, dia cari jalan, tak tahu wallahualam apa jalan yang dia ambil, tetapi dia mempunyai motivation yang sangat kuat because keadaannya berubah. Perkhidmatan dia tidak akan disambung dan akan melibatkan kesusahan kepada keluarga dia. Jadi sekarang you kena develop your own why. Okay, why? Kenapa you nak turun berat badan? Kalau you tak ada sebab nak turun berat badan, so besar ke sebab tu ataupun sikit? Alah, sikit-sikit, alah tak apalah, kawan tengok pun tak apa, saya gemuk pun tak apa, kawan tengok. Yang ini pun satu hal juga. Okay, so you kena reason out kenapa. Some people benda yang sama, kalau kawan tengok, ada orang kawan tengok tak kisah, ada orang kawan tengok tak mau. Okay, ada orang dia nak pakai baju kecil saja, ada orang dia tak kisah pakai baju besar. So berbeza-beza you punya reason, and then besar ke tak besar tu berbeza, tapi you kena cari satu jalan yang reason dia kuat. Okay, apakah yang berlaku, apakah yang akan berlaku jika anda tak turun berat badan? Ini pun satu juga. Okay, is it going to be damaging ataupun relax saja? So ini akan mendorong. Coach berapa kali coach dah share, kalau macam mana besar pun
macam mana punya hebat teknik yang kita nak ajar ni, teknik ni, macam mana hebat teknik tu, kalau sekiranya you punya why ni tak ada, teknik tu tak jadi apa. Hebat manalah kereta, Porsche ke, Ferrari ke kat luar tu, kalau kau tak ada reason nak bawa kereta tu, you takkan bawa kereta tu. Betul lah kan? So you must have a reason, ada motivation nak buat sesuatu. 100% mindset lagi. Jadi kenapa sekarang? Mungkin you ada masalah, tapi mungkin tak urgent. Jadi you tak akan cari jalan untuk menyelesaikan masalah tu. You boleh tangguh. Macam for example kita berhutang. Kita boleh tangguh. Jangan bayar dulu. Kita boleh tangguh. Tapi kita kalau atas sebab-sebab tertentu, mungkin orang tu dah ada pistol kat sini, bila kau nak bayar? Jadi ada reason kenapa aku kena buat sekarang. Macam tadilah kes yang tadi tu. Perkhidmatan dia tidak akan diteruskan. Dalam masa sebulan, dia akan evaluasi. Evaluation dia akan berlaku dalam 1 bulan. So dia ada urgency. I need it to do now. Yang dulu kau tak buat tu apa hal? Jadi dia tak ada urgency. So sekarang you have to develop why. Kenapa sekarang? Adakah anda benar-benar dah buat keputusan untuk turun berat badan? You really dah decide ke? Sebab apa kita bagi you satu meal plan ke, satu program ke? Kalau you sendiri tak decide, you takkan nak turun berat badan. Okay? 100% mindset. Sudahkah anda tukar mode anda ke turun berat badan? Maknanya, bila kita tukar mode ni, maksudnya kita dah memang tak makan dah benda-benda. Kawan ajak ke, orang beli ke, apa ke, kita dah, orang cakap, apa lah, coach nak sebut mode ni apa, macam aircon tu dia ada mode kan, mode sejuk, mode kipas saja, mode, is what are you now? Are you ready sudah nak turun berat badan? Okay? Ataupun you masih lagi 50-50, masih lagi half-half, masih lagi nak tak nak. Jadi ini semua akan menentukan you berjaya ke tidak. It is not about the technique. Teknik ni, for me, teknik ni 20-30% saja. It's you. You decide. Selalu you kata motivasi tak ada, because you don't have the why. Because you don't think properly. You don't focus betul-betul. Okay? Turun berat badan memerlukan momentum. Satu kali you start, you kena terus. You tak boleh nak bagi diskaun. Sama juga dalam bisnes, sama juga dalam exam. Kita nak sit exam 3 bulan sebelum exam. Kita perlu momentum untuk belajar. Everything needs momentum. Okay? Untuk kita membuat sesuatu. Kita tidak boleh berlaku dalam masa sehari dua saja. Kita crash, okay? Kita hancurkan, lepas tu kita expect besok going to be normal. No. You're going to take time to develop lagi the habit. Yang habit, kita punya schedule, kita punya. So satu kali kita hancurkan kita punya schedule, kita punya habit, kita punya cara, kita punya gaya hidup, kita punya lifestyle, kita susah nak bangun on the spot. We have to build up lagi. So bila you ada momentum, you sayangi momentum tu. You jangan pecahkan momentum tu. You jangan hancurkan momentum tu. It's your momentum. It's yours. Your momentum. Okay, bukannya coach momentum, bukan orang lain je momentum. I can only tube the whistle. I can ask you to run. Tapi if you are not running, even Ronaldo, Cristiano Ronaldo, kalau coach tu suruh dia lari, dia tak nak lari, dia tak boleh buat apa-apa. The player need to run. You need to run. Okay? Wow. Macam mana bunyi coach? Okay? Dan ini adalah satu perjalanan. Ya? Ini bukan satu perlombaan, satu perjalanan. Okay, let me skip. Sekarang kita kena fikir bahawa bila kita dalam nak turun berat badan ni, kita bukan fikir pasal program turun berat badan. Kita bukan fikir pasal kita masuk diet program. Kita bukan fikir pasal tu. Tapi kita lebih memikirkan kepada penghijraan diri kita daripada gaya hidup yang tak sihat kepada gaya hidup yang sihat. Penghijrahan itu penting. Okay? You tak boleh berubah kalau you tak hijrah. Hijrah mindset, hijrah gaya hidup, hijrah kesukaan, minat. Dulu you tak suka exercise. You kena pelan-pelan, pupuk pelan-pelan minat tu. Minat boleh berubah. Sebab kalau kita ada why yang berbeza, kita ada result, kita ada benefit daripada apa yang kita buat, suddenly the minat tu akan keluar. Kita jadi minat benda tu. Tapi kalau kita buat fail, kita akan hilang minat. So remember this. You write it down kat situ, you punya note mana-mana.
Minat boleh berubah. You kena pupuk minat tu. Okay? So maknanya, you kena berubah you punya lifestyle kepada yang tak sihat kepada sihat. Dulu you tengok makanan, you tengok nak sedap saja. Tapi sekarang you tengok makanan more kepada energy, more kepada satu benda yang boleh menyihatkan badan you. Satu benda yang you perlu sebab you ada tanggungjawab. You ada kerja nak buat setiap hari. You ada anak-anak, you nak jaga. You ada parents, mak bapak yang mungkin umur dia dah lanjut. You nak jaga. You need energy. Dari mana datang energy ni? Semua datang daripada makanan yang kita makan. Jadi bila kita tengok makanan tu sebagai energy food, sebagai benefit, makanan yang memberikan kita benefit, kita pandangan kita dah berbeza. Okay? Kita tak melihat tu sebagai satu benda yang sedap, tapi kita melihat daripada I need this protein, I need this vitamin, I need this because it give me energy. Alright? Okay. So of course kita penghijraan kita kepada memilih makanan yang sihat, aktif bergerak dan bersukan. Okay? Kita dah mula melihat benda-benda baru dalam kehidupan kita. Okay? Bagi mereka yang dah aktif semua tu, mungkin cara makanan. Sebab ramai saja orang exercise, naik basikal, balik makan roti canai. Dia hancur lah. Jadi kena keseimbangan, kesemuaan. Tak boleh yang satu-satu. Aku nak buat ini saja, yang ni tak boleh. Okay? Yang tak, if you want to be healthy, masuk healthy life tu secara keseluruhan. Dan janganlah kata boring lah healthy meal life ni. Sebenarnya cakap ni pun dah mula dahaga. No, I need to drink. Patut kena ambil snacking. Okay, tak apa. We finish this one first. So membantu orang lain untuk menjadi sihat ni pun satu motivasi kan. So janganlah kita sendiri-sendiri je kita nak sihat, kita nak bantu orang lain juga menjadi sihat. Okay, beberapa habit yang akan berubah bagi orang yang menjalankan program turun berat badan secara sihat, iaitu mereka makan 5 kali sehari. This is very very important untuk you catat. Ini kalau ikut kami ya. Never miss breakfast, never miss snacking. Okay, ini memang selalunya orang cakap, coach, saya tak lapar lah, boleh tak saya tak ambil snacking? Ini hukum dia. Hukum dia tak boleh miss snacking. Kau jangan tanya lagi. Kau tak jangan lagi bawa apa reason. Okay? Never miss breakfast. Coach, saya tak biasa breakfast lah. Engkau gemuk pasal kau tak biasa breakfast tu lah. Jadi jangan lagi tanya. Jangan fikir nak ubah ke apa ke. This is it. Breakfast. Ambil breakfast. Okay? Tak ada masa. Bangun awal lagi. Ubah gaya hidup. Ubah diri sendiri. Ubah mindset. Okay? Breakfast kat mana? Nanti kita cerita. Never miss snacking. Lunch ikut portion. Okay? Maknanya ada nasi, ada sayur warna-warni. Sekurang-kurangnya 3 warna. 2 pun okey. Dan protein. Kebanyakannya orang protein ni yang lemah. Tak tahulah kenapa. Dia tak suka kau makan protein. Padahal ini badan ni semua protein ni. Protein. Kau ketuk ya? Ketuk. Ini semua protein ni. Kulit ni protein semua. Darah dalam tu protein. Kau tak makan protein macam mana? Okay. Dinner shake. Dinner nanti kita cerita. Okay, 4 liter. Air 3 hingga 4 liter sehari. Okay, untuk turun berat badan. Dan exercise 30 minit 3 hingga 5 kali seminggu. This is very very important. Exercise ni bukanlah dahsyat-dahsyat exercise. Just walking around taman pun cukup. Tapi konsisten. Ramai orang exercise, dia kalau boleh ingat yang dahsyat-dahsyat dia. Yang dahsyat-dahsyat ni selalunya tak bawa juga result. Betul tak? Yang bawa result is what you do consistent. Kalau boleh 5 kali satu hari. Jadi kalau macam mana kita nak buat 5 kali satu hari kalau kita pilih exercise yang dahsyat-dahsyat? It's better for you to pilih exercise yang dalam bilik pun you boleh buat, ikut video ke mana-mana, di mana you boleh bakar at least 170 calories, 200 calories, okay, dalam masa setengah jam, and you boleh buat 5 kali seminggu. Dan katalah you bangun pagi, contohlah, katalah you bangun pagi pukul 6, dan you sembahyang subuh. Maybe you boleh bangun sedikit awal, pukul 5.30.
Do a little bit of your things awal-awal tu. And tidur awal. Tidurlah tak guna kan. Sebab apa? Selalu nak tengok TV lah, inilah, itulah, nak sembang lah. Masalahnya kan. So you can schedule yourself. Okay. Masa 24 jam ni tidak akan berubah. Yang akan berubah ialah you. You yang akan ubah. Masa tak akan berubah. Musim hujan tak akan berubah. Musim panas tak akan berubah. Okay. Minyak naik harga tak akan berubah. Naik pun naik. Turun-turun. You tak boleh buat apa-apa. Tapi you boleh buat satu benda. Diri you sendiri. Macam mana you guna masa tu. That one you can change. But other things you cannot change. Maybe you cakap, saya tak ada masalah coach, office saya hantar saya ini, hantar sini ni. Yes, you cannot change that. But within that you can change. You boleh bercari. That's why you kena buat satu benda yang mudah tetapi consistent. That's why kita selalu cakap apa? Keep it simple and stupid. Keep it simple and stupid apa dia? Mudah dan tak payah bijak. Boleh buat. Tak payah ambil sijil. Boleh buat. Very, very simple. Very, very simple. You don't have to be like degree holder. Even, nak cakap pun tak sedap kan. Even the stupid people pun boleh buat. Lebih kurang macam tu lah. Itu literally makna dia. Literally makna dia. Tapi maksudnya, Islampau mudah siapa pun boleh buat. Dan simple. Supaya kita boleh buat konsisten. Yang nak ambil susah tu kenapa? Konon-konon nak complicated, nak hebat, tapi tak boleh nak buat. Okay? Yang ini pun satu juga. Macam mana? Pernah tak dengar coach membebel macam ni? Okay. Alright. So, okay. Tarik nafas. Format coaching kita, format yang coach akan tunjuk you all, yang kami bawa. Ini selalunya slide ni kan, slide ni sebenarnya kami buat dalam coaching 21 hari yang sign up dengan coaching program kita orang. So you all tengok, you all dapat percuma saja. Tapi 4 orang saya tengok sekarang. Tapi tak apa. I am giving. It's up to you all to be receiving. Giving is something. The question is the person who is receiving. Okay? So snack, apa? Sarapan, snack pagi, makan tengah hari, snack petang, makan malam. That's it. Ini sahaja yang kau boleh makan. Nak turun berat badan. Lain tak boleh. Ini sahaja. Dan best kan? Boleh makan 5 kali sehari kot. Dulu you buat diet macam mana? Tak makan. Breakfast tak nak makan. Tengah hari tak nak makan. Malam makan macam dinosaur. Kan? Jadi ini 5 kali sehari. 5 times a day. Impossible you lapar. Okay? Mungkin you akan rasa lapar sikit-sikit. Tapi impossible you lapar. Okay. Now, okay, mungkin ramai orang akan rasa macam, apa ni? Oh, coach guna Herbalife product. Okay, it's up. Ini suka hati coach lah. Coach nak guna Herbalife, coach gunalah. You all tak nak pakai, suka hati. Dalam group coaching ni, bukannya nak cuci orang punya kepala ke apa, bukan. Tapi this is my meal plan. My meal plan. I want to share to you. Okay? My meal plan. Now, kalau you tak nak ambil Herbalife produk, you boleh ambil makanan lain. Kena sekurang-kurangnya macam tadilah, sayur-sayur ada, buah-buah ada, buah-buah yang pagi-pagi buah pelbagai warna, jangan ambil satu warna je. Kemudian ada protein dia dan ada karbohidrat dia. Portion 3 portion ni kena wajib. So you nak ambil, kenapa coach, okay, biar coach explain sikit. Kenapa coach ambil Herbalife products? Okay, please Semalam coach dah cakap dalam live page, be open bila you listen to this. Be open because you ada masalah. You jangan jadi prejudge dengan sesuatu. Coach bukan nak jual kepada you all ni, okay? Be open. This is an ilmu yang coach nak share dekat you all. Okay, bukan ilmu Herbalife. I don't talk about products Herbalife. I talk about the concept. Now, you pagi-pagi you sibuk. Okay, very very busy. Everybody busy. Suri rumah ke, sama busy. Dia nak prepare anak dia nak prepare ni, dia nak basuh kain, dia nak banyak kerja dia kena buat. Dia tak ada masa nak masak. Orang kampung pun sekarang ni, mak mentua dekat Penang, adik-beradik dekat Penang, kat kampung pun pergi keluar tepi jalan, beli nasi lemak, beli kuih.
Now, kenapa ini berlaku? Sepatutnya orang kampung ada masa nak masak. Kenapa dah shift kepada membeli? Dan bukan saja membeli, tapi membeli makanan-makanan yang tak sihat. Dan kalau kita tengok orang kampung sekarang ni, menyedihkan sangat. Sebab mereka pun sekarang dah naik berat badan. Yang sepatutnya tak berlaku. Sebab kelengkuas kat belakang rumah, ini kat belakang rumah, herba kat belakang rumah, semua kat belakang rumah. Tapi kenapa kat tepi jalan juga menjadi sumber makanan mereka? You answer that. You answer that. No, because life is getting busy. Nabi SAW pernah menyebut in one of the hadis, mengatakan dalam akhir zaman ini masa begitu pantas. Sehingga kan breakfast pun tak ada masa nak prepare. Now, ini bukan satu hari. I am talking about 365 hari setahun. I'm talking about 10 tahun. Kalau you berumur 30 tahun sekarang, you ada 10, 40, 20, 30, kalau you berumur 30, kalau you ada 40 tahun untuk ke 70, umur 70. 40 tahun you nak kena prepare breakfast 40 tahun. Bolehkah kita harap breakfast kat luar? Tak boleh. Melainkan you pergi hotel yang ada salad semua tu, which is about RM70 per head, tu lain cerita lah kan. Tetapi kalau sekiranya rata-rata kalau kita tengok, tak nampak pun satu kedai, satu establishment, satu perniagaan yang memberikan sarapan yang sihat. Now, what about di supermarket? Konflik dan sebagainya pun sama juga. It's a scandal. Gula dengan garam mostly. Okay, coach tak mau sebutlah apa-apa brand yang ada. Kebanyakan yang ada dalam supermarket pun sama juga. Tapi mungkin ada orang kata, coach saya tak nak makan produk. Sama juga. Everything is product now. Cuba kita tengok roti, produk. It's a product. It's a product of a formulation. Okay, konflik produk, Milo produk, susu produk. It's not really daripada lembu itu sendiri. Everything is product. Now the thing is sekarang ni you got to choose which product yang sesuai untuk kesihatan badan. Okay? So you boleh prepare you punya makan setiap hari. No problem. You can show dalam group ni nanti. Yes, you prepare you punya makan. Coach akan comment. Okay, coach tidak akan bias. Because apa? I choose this because selama 14 tahun dia telah memudahkan coach every morning. Cuba bayangkan hari ini saja. Okay, today pukul 7 pagi coach ada tadarus Quran secara online sampai pukul 8. After that 8 sampai 8.30 itu coach kebun, siram-siram pokok semua, kasih kemas-kemas kebun, semua pun nak makan juga kan. Adalah selesai benda 8.30. Bila masa coach nak sediakan sarapan sihat? Sarapan sihat ialah seperti macam protein. Kau kena masak protein tu. Protein tak boleh ambil saja-saja daripada kedai jual kering. Ikan masin pun tak sihat. Sebab masin garam. So protein you kena masak protein. Sayur-sayur you kena sentiasa ada, buah-buah, potong semua. Okay, coach ambil buah insya-Allah. Apa buah kita bagi. Besok you akan tengok. So that's why bila ambil produk Herbalife ni, coach sangat memudahkan kerja. I have more energy. This is me, 57 years old. I can still exercise. Alhamdulillah, my kesihatan semua terkawal. Bukan pasal produk Herbalife itu sendiri, tetapi mengelakkan daripada makanan yang membuatkan kita berpenyakit. Okay? Sekarang kalau you tanya diri you, apa yang you boleh makan selain daripada apa yang dijual kebanyakan yang menjadi rebutan masyarakat sekarang? Nasi lemak. I don't go against nasi lemak tau. Coach memang suka makan nasi lemak. Coach memang suka makan roti canai, tetapi makan untuk kesukaan, bukannya makan untuk harapan nutrition setiap hari. Oh, panjang cerita ni pasal ni Sebab apa? I want to prepare the stage. I want to prepare your mindset is when you talk about breakfast, you have to take a healthy breakfast. Now the issue is what? You can give me idea, coach cakap, okay, no problem. And ramai juga orang turun berat badan tanpa Herbalife Shake. Okay? Dengan ikut coach yang meal plan. So be open. Be open and just follow the flow saja. Okay, this is what I take every morning.
And you can do whatever you want to do, tetapi berdasarkan pada kalori yang berkurangan. Nanti kita cerita pasal kalori. So pukul 10 ambil snacking, make sure. Kenapa? Because kita dah bila kita on diet, kita dah low kalori kita pada sarapan. Dan lepas tu kita makan snacking supaya nanti bila kita lunch, kita tidak rasa terlalu lapar, kita dalam kawalan. Apa yang kita tak mahu dalam badan kita ni ialah bila kita out of control, kita lapar, menggigil, masa tu diet is out. Sebab kita dah makan according to emergency. Kita tak mau makan based on emergency. Kita nak makan by giving the body enough, just enough the whole day. Just enough supaya dia boleh membakar lemak. Okay, nanti coach akan explain. So lepas tu petang-petang boleh ambil snacking lain lagi. Okay, coach cuma bagi option kat situ. Dan malam-malam coach akan ambil shake. Kalau you nak ambil makanan yang macam siang tadi pun boleh juga. Coach, malam saya tak biasa makan lah. Ini lagi satu ramai orang ni sukalah nak buat sendiri. You dah masak, ingat saja, coach akan berulang-ulang cakap, jangan you terasa. Jangan terasa coach macam bagi drop you all ke apa. Bukan. Nak bagi you sedar. You ada masalah sekarang. You have problem. You nak turun berat badan. And it's better for you to listen and follow. Okay? Sebab apa? Kalau you tak ada masalah, tak apa. You jangan ikut coach. Sebab you punya badan mungkin cantik. You tak perlu turun berat badan. So don't follow me. Tapi kalau you ada masalah and you dah cuba macam-macam, tak jumpa jalannya, jangan question. Don't question. Because you question when you tak ada ilmu. It's better for you just to follow saja. Because inilah apa yang kami telah bantu ramai orang turun berat badan. Maaf ya, coach ni ada masalah sikit. Lemah dari segi collect testimonial. Sebab coach tak mau ambil orang punya testimonial kalau orang tu pun tak sudi. Jadi coach respect each other punya result. Kerana dia tak malu lah coach. Coach tak nak. I'm not the one who is pushing. Ambil gambar, minta gambar, kumpul gambar dalam online. Coach tak buat macam tu. Tapi ramai coach telah bantu. Okay? Dan habiskan air dalam masa 4 liter. Dengan bantuan green tea. Sekali lagi, kalau you nak pakai green tea lain pun pakailah green tea lain. Okay? This is nothing about, this is what I take. This is what I take. Ambil point tu This is what I take. Kalau you nak ganti dengan benda lain, ganti dengan benda lain. Okay? Melainkan you dah sign up for our coaching program, kau kena ikut betul-betul. Kalau sekiranya untuk dalam grup ni, kau tak nak ikut pun tak apa. So, apakah bentuk makanan yang you perlu makan? Ialah protein yang dimasak dengan sihat, selalunya bakar, air fry, rebus, oven, banyak cara. Campurlah dengan rempah-rempah apa untuk bagi sedap kepada dia. Okay, it's up to you. Coach tak cakap tahu, ambil ayam, masuk dalam air kosong, rebus, makan. Bukan. Bagi sedap dia. Dia punya tanggungjawab untuk bagi sedap. Tapi bukanlah kita nak bagi sedap dengan mayonis, dengan benda-benda yang lemak tinggi. Rempah okey. Rempah cili okey. Semua bawang, itu semua okey. Jadi campurlah apa-apa yang you patut, you nak bagi sedap you punya ikan ke ayam ke yang you masak. Banyak cara you boleh ayam bakar, ayam rebus, okay? Ayam oven, ayam air fry. Banyak cara you boleh buat. Okay? Ayam steam. Semua tu boleh. Okay, dan sayur-sayur ni kita galakkan yang salad fresh ataupun celur yang tak ada ditumis. Sebab bila kita tumis tu banyak kalori-kalori lain yang ada. Tambah-tambah lagi campur ni, campur tu, lemak semua kan. Jadi kita nak kalau boleh plan supaya dalam ini pun lebih kurang 500 kalori. Dan nasi satu cawan. Ini wajib. Wajib. Sebab kalau you tak ambil nasi and you tak ambil karbohidrat, dia macam ni. Nasi ni can be any form of carbohydrate. Nanti coach akan explain. Tapi karbohidrat wajib. Sebab dia akan memberikan you energy. Kalau you tak ada energy, you nak digest makanan pun tak ada energy. So makanan yang you makan yang sehat ni semua tak ada energy. Energy nak digest. So carbohydrate is important untuk give you energy, untuk bergerak, untuk aktif supaya metabolism you meningkat. Okay, dah setengah jam kan? Okay, next.
Now, berapakah bilangan kalori? Ini sedikit je coach akan explain, tapi nanti mana tahu ada masa peluang ni coach akan explain. Bagi you all untuk lebih faham lagi mengenai kalori. Okay? Now, macam mana kita nak turun berat badan? Cuba kita tengok sekarang orang ni, cuba tengok ada tak mouse. Okay. Ini ialah seorang yang memerlukan lebih kurang 1,800 kalori satu hari. Dengan aktiviti dia, katalah dia buat a little bit of exercise, dia berjalan sini, berjalan sana dalam 400 kalori. So, total dia perlu ialah 2,200 kalori. So, kalau you makan 2,200 kalori, orang itu akan membakar, dia akan menjadikan tenaga. So, di keadaan ini kita panggil dia keadaan yang seimbang. You takkan turun, tak naik. Okay? Sebab 2,200 masuk, you pakai 2,200. Okay? Ini keadaan A. Keadaan B, bila penggunaan yang sama 2,200, orang ni guna 2,200 tapi dia makan 2,600. Okey, apa jadi? Dia makan 2,600. So dia ada 400 kalori lebihan. 2,600 tolak 2,200, dia ada 400. Jadi pergi mana 400 kalori itu? Dia akan pergi kat simpanan. Sebab tenaga tidak akan hilang daripada badan. Dengan sendirinya, dia takkan hilang. Dia sama ada keluar jadi haba, jadi tenaga, macam coach bergerak-gerak ni, ini memerlukan kalori, okey. Tetapi kalau kita makan lebih dan badan tak boleh ada cara untuk gunakan yang lebihan tu. Dia dah guna dah semua, dan maksimum dia boleh guna ialah 2,200. Dan apa jadi kepada 400 tu? You dah makan 2,006. Badan hanya boleh guna 2,002. Yang 400 tu, dia tak boleh buang, pergi angin, pergi kencing, pergi berjemur, dia jadi macam sejat, tak boleh. Okey, you pergilah steam house ke, tak boleh. Urut ke, urut lemak, buang lemak, tak boleh. Yang 400 kalori itu you hanya boleh buang melalui penggunaan dalam badan. Yang tadi tu. Kalau tak digunakan, dia akan tukar kepada lemak. Okay, so ini generally apa yang badan buat. Minta maaf bagi siapa yang mungkin lagi pakar, lebih doktor ke apa ke, kalau dia tengok Raja ni mungkin dia cakap tak tepat. Yes, tak tepat, tapi inilah cara the most orang kampung pun boleh faham. Okay, kalau coach nak go into detail, coach sendiri pun tak faham. Jadi bila coach tak faham, nanti you all pun tak faham. So, jadi apa yang berlaku kalau satu hari kita makan terlebih 400, 2 hari 800, 3 hari 1,200, lepas tu apa jadi? Kembang, dan 5 bulan, 6 bulan kita dah naik dah berapa kilo. Sebab apa? Simpanan tu. Sebab setiap hari kita makan lebihan. Now, cara kita nak turun berat badan ialah bila kita potong pemakanan kita, kalori kita kepada 1,800. Ni contoh ya, 1,800 ni, jangan pulang korang cakap 1,800 Kita potong dia ke 1,800, menyebabkan dia kurang 400. So, badan you masih menggunakan 2,200 lagi. Okay? Dia badan masih menggunakan 2,200, dan dari mana dia dapat 400 tu? Daripada simpanan anda. Maknanya you withdraw duit keluar daripada bank. Withdraw lemak tu keluar. Dan di sinilah you boleh turun berat badan. Jadi sama ada you rendahkan sedikit you punya makanan, jangan lebih kalori dia, dan you tingkatkan aktiviti you supaya 2,200 tu boleh meningkat ke 2,400 ke 2,500 ke. Jadi lebih cepatlah lemak itu dapat dikeluarkan atau withdraw. Okay? So itu cara nak turun berat badan. So berbeza, seorang punya magic number berbeza-beza. Magic number ialah satu number yang bila kita fokus number tu, you akan turun berat badan. It is magic. Lebih kurang macam tu. Kalori asas harian yang diperlukan, katalah ini tadi coach explain ni balik. Seorang itu ialah 2,200. Untuk turun berat badan, you kena potong lebih kurang 500 kalori. Jadi maknanya you hanya boleh makan, dibenarkan untuk makan 1,700 saja. Contoh bagi orang yang dia punya keperluan 2,200. So maknanya kalau dia bagi diskaun diri dia, pergi makanlah, kawan-kawan ajak, kemudian naik pergi 2,200, dia tak turunlah berat badan. Kemudian dia cakap, coach, saya tak boleh buat ini. Itulah sebab apa? Numbers. Kita tak boleh lari pada numbers. Okay? Magic number seseorang berbeza.
orang, contoh ini dua orang berbeza, katalah this sister, adik-beradik, okey, satu berat badan yang mungkin lebih kecil daripada satu yang lebih besar. Yang besar itu mungkin memerlukan 1,700, yang kecil 1,100. So, dua-dua orang ni berbeza magic number dia. Tak sama, bergantung kepada tinggi, berat badan semasa. Okey. Sama juga dengan suami isteri. Suami biasanya mempunyai keperluan lebih tinggi daripada isteri. Jadi kalau isteri dengan suami keluar makan, order mi goreng dua-dua, suami kurang upaya untuk gemuk berbanding dengan isteri dengan makanan yang sama. Janganlah cakap kenapa suami saya gemuk. Ialah sebab mungkin di luar yang dia tak bersama dengan you tu dia makan lebih banyak. Tapi kalau sebenarnya dua-dua makan benda yang sama dan lebih, maknanya lebih lah katalah apa terlebih kan, macam sekarang kalau kita tengok perbezaannya antara suami dan isteri ni, contoh di sini ialah 300 kalori. 300 kalori itu sekira macam satu hidangan, sudah hidangan kecil, hidangan makanan ringan. Jadi jangan pula nanti selalu kan kalau suami tak habis makan saja dia suruh isteri dia habiskan. Jangan pula si isteri pak sanggup jadi Mina sanggup. Kau gemuk nanti. Sebab you punya pembakaran tidak sama dengan suami. Alright? Jadi sekarang ni coach bagi contoh meal plan. Okay? Ini sebagai contoh. Dan coach sekali lagi coach menggunakan Herbalife Shake untuk memudahkan coach. You nak guna cara lain, you guna cara lain. Okay? This group is not about you dipaksa buat Herbalife. Bukan. Tetapi ini apa yang coach buat dan benda ni adalah philosophical dia ataupun technical dia sama je. Cuma coach tak ambil makanan lain sebab shake memudahkan. Okey, cuba kita tengok sini coach akan balik lagi sini. Okey, please fokus ya. 1,100. Contoh, perempuan ni Minah yang sebelah kiri ni 1,100. Okey, 1,100. Ingat 1,100. Jadi kita tengok apa meal plan dia. Ni 1,100 lah dalam ni, 1,100 ni. Tengok. Okey. 1,100 bawah tu nampak 1,100. Okey. Contoh sarapan. Dia ambil okey, shake dengan susu rendah lemak. Kata 200 kalori. Buah sebiji dan telur. Ini cuma contoh ya. Nanti you all boleh kira sendiri exactly, you pun pandai kira. Okey. Buah sebiji, telur sebiji 150 kalori. Nasi satu cawan 200 kalori. Ikan dalam 100 gram 200 kalori. Ikan ke ayam ke dimasak tanpa minyak. Okey. Sayur separuh pinggan 100 kalori. Ini mungkin lebih ni. Selalunya dalam 50 kalori saja. Ini 100 kalori ni pun dah lebih. Mungkin coach mengambil kira mungkin dia masuk sedikit olive oil, okey, pada sayur itu. Kemudian petang buah sebiji 75 kalori. Kemudian dinner pula. Allah, kenapa dia bergerak ni? Allahu Akbar. Tak stabil ke? Okey, sorry Okey, kat mana kita dah? Dinner, dia ambil shake ni 200 kalori. Dan kalau kita kira semua ni, kira dari atas dah 1,100. Now, sekarang coach nak tanya you all. Tadi kata meal plan magic number nak turun berat badan 1,100 kalori. Sekarang ini dah meal plan 1,100 kalori. Boleh tambah tak benda lain lagi? Tambahlah chia seed. Chia seed sekarang berapa? Cuba tengok. Okey, katalah kita campur chia seed dalam Google chia seed. Okey, Google ni senang. Tanya Mr. Google. Okey, katalah you cakap you nak campur dengan okey, dalam Google ni 100 gram chia seed ialah 480 kalori 100 gram. Kau tak makan 100 gram, okeylah, tak apalah. Kau makan berapa? 50 gram. Jadi, maknanya kalau 50 gram tu, usia 486 divide by, oh bukan, katalah you tak makan 50 gram, katalah you makan 20 gram. 20 gram, tak banyak, 20 gram. 20 gram dah 100 kalori. Kalau you masuk 20 gram chia seed dalam sini, you tengok tak macam mana you punya meal plan, you punya kalori dah berubah. Dari 1,100 pergi 1,200. Berapa sedikit saja you bubuh, dah naik you punya kalori. That's why kalau you plan, kita macam ni tau, you jangan makan baru catat. Salah. You kena
plan dulu you punya makanan dan you ikut. Ramai orang dia buat macam my fitness pal, okay, lockdown you punya food. So dia dengan bebasnya makan, lepas tu dia lock, dia tengok, oh aku masih ada lagi berapa kalori, aku masih ada. It doesn't work that way. Sebab apa? You are not planning. Your plan is supposed to be, you plan first, then you follow the plan. Bukannya macam you ikut suka-suka hati, you masuk lock, oh aku masih ada lagi. For me, dia tidak akan bertahan lama. Dalam masa dalam beberapa ni saja, you dah fed up dan buat lock ni semua. Tapi for me, it's better for me to plan, okay, this is my meal plan, I don't go out. Kalau si nak tukar pun tukar nanti. Tukar, kita tahu format nak tukar tu. Contoh, macam snack pagi, bosanlah nak makan ni, pergi makan benda lain. Tapi kita tahu 150 kalori tu ialah had kita. Macam snacking petang pun sama juga. Okay? Kita tahu had kita kat situ. So you have to place you punya meal plan dulu di depan you. You kena write down, you kena sebelah kiri tu you kena put you punya kalori. Dan ikut pengalaman kami akan memantau coach punya pemakanan supaya dia seimbang. Tak maulah nanti you bubur, coach, saya snacking pagi tu saya makan 1 sudu madu. Sebab 1 sudu madu tu ialah 120 kalori. Itu tak jadi. Sebab apa? Madu is not sesuai dengan untuk kita buat. Dia boleh kita menambah pemakanan kita tapi tak boleh dijadikan snacking dan sebagainya. Adalah beberapa perkara yang kita akan pantau. Kita susah nak bagi you satu lecture mengenai apa yang boleh, apa yang tak boleh sebab dengan masa yang begitu pendek. Tapi kita akan pantau. That's why coaching program 21 hari ni penting, because apa? Dia akan post makanan dia akan post demi snacking. So kita nampak, dan kita ada beberapa coaches dalam tu, ada 6-7 coaches dalam tu yang akan pantau, tolong. Kalau sekiranya something wrong ke, kita akan bincang antara coach kami sendiri. Dia masuk ni lah, benda-benda pelik-pelik kita tak pernah tengok kan. Jadi kita akan bincang, kita akan buat research kita sendiri. So kita akan bantu you all. Tapi ini hanya pada orang yang rajin posting makanan dia dalam grup. Okay. So okay, I move on. So kalau orang tu dalam 1,700 kalori, begini juga dia pun draw out the meal plan. Dan kalau kita perhati, dia makan lebih banyak lagi. Ikan tadi jadi 200 gram. Nampak tak? Ikan tu 200 gram. Okay? Kemudian petang pula heavy pula dia punya snacking. Kenapa? Sebab badan dia naturally memerlukan kepada makanan itu. Jangan pula nanti orang 1,700 kalori, magic number dia pergi makan ikut yang 1,100. Memang dia lapar lah. Dia lapar, dia tak tahan. Selera dia meningkat. Lepas tu motivasi dia drop. Dia rasa terseksa sebab tak sesuai dengan badan dia. You kena bagi, you kena makan according to sesuai kepada you punya makan. Jangan pula, you katalah you 110 kilo. Kemudian you duduk bersama kawan-kawan yang mungkin dia pun nak turun berat badan tapi dia ni mungkin nak turun dalam 10 kilo je. Okay? Katalah dia 70 kilo. Dia nak turun 10 kilo je. You 110. You nak turun berapa tu? 110, 30, 40, 50 kilo. You nak turun 50 kilo. Dia nak turun 10 kilo je. You tak boleh sama meal plan tu. Mampu kau. Lapar, tak tahan. That's why ramai orang 110 kg, dia give up, dia fail sebab dia tak tahan nak teruskan diet program tu sebab tak sesuai dengan cara dia. So bagi orang yang mempunyai magic number tinggi, dia kena makan lebih tinggi lagi. Okay? So then kalau dia dah turun 10 kilo, revise lagi. Dia turun 10 kilo, revise lagi. Dia turun 10 kilo, revise lagi. Dia akan kena revise. So macam itulah proses dia. Okay? So karbohidrat wajib. Kenapa wajib? Dia memberi tenaga. Once you tak ada tenaga, nanti you jadi lemah, letih, tak ada mood, you punya otak pun out of mood, semua crazy man. Lepas tu nanti you paksa. Bila you paksa, sampai bila boleh paksa, lama-lama you terlepas, you terus makan balik, naik balik berat badan. The focus dalam program yang kita anjurkan ialah supaya you dalam keadaan yang stabil, badan happy, okay? Badan dibayar gaji dia. Sel-sel kita ada 1 trilion sel dalam badan ni. Bukan 1, banyak trilion. Okay? Sel dalam badan ni. Dan semua sel ni memerlukan gaji, memerlukan makanan sebagai upah dia. Kalau tidak, nanti dia pun tak larat nak kerja untuk kau. Ini satu kerajaan ni. Bukannya kau fikir kau je.
satu kerajaan ni, sel-sel ni dia tanggungjawab kita sama-sama. So, apakah karbohidrat yang boleh makan? Nasi, satu cawan. Okay? Sweet potato dalam 100 gram. Okay? As long as within that, kita tengok. Whole meal, dua slice. Katalah you tak suka makan nasi, you makan whole meal. Tapi maintain daripada 2 slice. Spaghetti whole meal, 100 gram. Wrap. Okay? Whole meal mission. Satu keping je tau. So, next. Apa yang kita boleh buat? Protein sebesar tapak tangan. Jangan kurang. Yang Coach Heran ni sukalah sangat kalau tengok koci tu. Ambil telur sebiji. Telur sebiji baru 6 gram tau. Ini 6 gram protein. Ini kita nak berapa gram protein? Dalam 25 hingga 30 gram protein dalam setiap hidangan. Dan untuk mendapatkan 25 hingga 35 gram protein tu, sekurang-kurangnya berat bersih dia kalau kita timbang ialah 100 gram yang dimasak. Okey. Jadi kita selalu, jadi itulah kadang-kadang tengok, okey, sikit telur sebiji, dia ingat protein cukup lah tu, 6 gram je, tak cukup. Kalau kita diet tak cukup protein, nanti selera tak boleh kawal, badan pun letih, muka pun nampak tua. Tambah-tambah kalau sekiranya you nak turun 40 kilo, menggelebeh ni semua sebab tak cukup protein. Okay? You nak turun berat badan, fokus long term. Jangan nak, aku ni ikut program ni sekejap je, lepas ni aku akan balik kepada gaya hidup aku yang lama. Baliklah kau. Okay? Coach garang sikit tak dalam grup? Sebab korang semua nak minta tolong kan? Kita tolonglah. Tak nak minta tolong, tak apa. We just giving. Sekarang coach dah bagi ni. Bagi. Okay? Lain, protein laut. Makan, boleh. Melainkan kalau you ada masalah gout ke, apa ke. Tapi macam inilah coach rasa kan. Biasanya kita makan udang apa? Makan udang dengan minyak. Betul tak? Bubuk gula. Sweet sour. Sotong pun sama juga. Sotong goreng tepung. Pagi-pagi makan apa? Nasi lemak. Sambal banjir. So everything is over tau. Kita punya pemakanan satu hari, everything is over. Minyak over, ini over, itu over, garam over, everything is over. So bila makan udang, sotong, telur, barulah kita risau, kolesterol macam mana kolesterol? Actually kolesterol kita develop bukan pasal dorang ni semua. Kolesterol kita develop ada hasil daripada lemak yang begitu tinggi kita makan. Sebab kolesterol ni badan hasilkan kolesterol tu untuk angkat minyak-minyak yang kau makan tadi. Dia become transporter. So bila kita dah, katalah you ikut program betul-betul, you punya makanan dah bersih, cantik, clean. Tak ada masalah nak makan benda-benda ni. Sebab yang lain tu semua balance. Masalahnya ialah bila orang tak balance, baru dia cakap udang ni okey tak? Sebab the whole thing dia tak cerita. Dia cerita pasal udang juga. Dia cerita pasal telur juga. Oh, telur tak boleh makan lebih lah, kolesterol lah, apalah semua. Tapi yang lain secara keseluruhan tu tak tengok. Inilah masalahnya kan. You all setuju tak? Yang you all tengok dengan coach ni, setuju tak? Kalau setuju, cakap setuju. Kalau belajar, cakap belajar. Okay. Coach pun nak semangat juga. Okay, 15 minit lagi. Okey, kalau nak gabungkan boleh juga. Telur 2 biji, 12 gram. Okay, tauhu, separuh daripada tauhu, 10 gram. Jadi at least adalah dalam berapa gram tu? 22 gram protein. Okey, dalam semua ni ada 250 kalori. Setuju. Thank you Azura. Siapa lagi sudi memberi? Yang ini bukan nak minta share-share. Tak boleh share pun sebab grup ni tertutup. Tak naklah cerita kat orang lain juga. You all yang serius. Tak tahulah you all serius ke tidak. Kan? Yang 5 orang ni yang paling serius sekali. Tanya, siapakah anda? Azura seorang, tak tahu yang lain-lain tu masih ada ke tidak. Okay. Alright. Kerana dia datang, dia leave, orang lain ganti pula, dia leave, orang ganti. 5 tu maintain je 5. Coach pun tak apa. Coach bukan cari. Coach ni sebenarnya bukan nak cari nak jadi famous. Ada orang tu memanglah banyak like dia, banyak ni kan. Tapi kita, kalau satu orang kita boleh tolong pun, banyak dia punya manfaat dia. Satu orang yang coach boleh tolong, dan dia tolong orang lain, dan dia tolong orang lain, dan dia tolong orang lain, Masya Allah. Coach tak tengok kepada quantity. Coach tengok kepada quality. Doakan coach, okay? So sayur macam mana? Macam inilah sayur dia.
Janganlah tumis, masak, sampai habis vitamin dalam sayur tu rosak. Kemudian kita boleh campurlah sikit-sikit. Macam ini ni, kekacang-kekacang ni ialah tambahan lemak. Sebab sayur ni tak ada lemak. Dan kalau kita bubuh minyak, jadi merosakkan dari segi lemak yang tak sihat. Tapi kita boleh tambah lemak yang sihat dengan kekacang-kekacang yang tidak berlebihan. Kiralah kalori dia kan. Okay? Ataupun you boleh tabur olive oil kat sini. Olive oil ni pun satu, lebih baik lagi dimakan dalam keadaan yang mentah. Sebab dia memang khasiat dalam bentuk mentah. Okay? Banyak coach nak cerita sama you all ni. Azima, thank you very much Azima. Fauzul, terima kasih. Banyak ilmu baru, alhamdulillah. Doakan coach, okay? Okay, yang ini kalau sebenarnya orang tak suka makan salad, bubuhlah buah. Coach suka benda-benda macam ni. Tengok ada olive. Oh, sihat kot. Dan benda-benda yang sihat ni tidak semestinya banyak tetapi berterusan. Dia sedikit tetapi berterusan. Cuba you, siapa yang suka tanam pokok bunga? You baja dia macam mana? Baja dia hari-hari ke? Tak. You baja dia 2 minggu sekali pun. Tapi berterusan. You tak baja dia, dia tak berapa sihat. 2 minggu sekali. Itu pun ramai orang tak boleh nak jaga bunga. Walaupun baja 2 minggu sekali. Consistency is the key. You want to be successful in anything in your life, consistency. Allah tidak pernah mengukur banyak mana amalan kita. Tapi Allah mengukur berapa konsisten kita buat. It's very important. Consistency is very important. Okay, next. Okay, kunci kejayaan kita. Sekali lagi kau cakap, balik-balik kau cakap 5 kali sehari ni. Kenapa? This is kunci kejayaan. Kau percaya ke tak percaya, lantaklah. Tapi this is our key. Jadi kalau orang tanya, intermittent fasting, IF. I don't know. Coach tak pernah buat dan coach tak suka nak buat. Pasal apa? Coach suka makan. Kenapa pula nak tahan makan? Kalau puasa, buat puasa betul-betul. Puasa ibadah kepada Allah, dapatkan pahala daripada Allah, dapatkan pertolongan daripada Allah, berkat daripada Allah. Bukannya puasa untuk turun berat badan. Tapi maksudnya intermittent fasting bukannya ibadah kan? Dia punya cara saja. So, I am not into that. Kalau orang cakap, okay, fat diet macam makan fat, karbohidrat buang. Coach memang suka karbohidrat. I like carbohydrate. Carbohydrate is beautiful for me. I like to eat carbohydrate. Mampu tak makan carbohydrate. I love carbohydrate. Okay, jadi coach tak ambil fat punya diet. Tak. So, maknanya, I choose what I want. Terpulang pada you all. You tak suka carbohydrate, tak apalah. You ambil lah yang high fat diet. Coach tak suka. Sebab kebanyakan hidangan makan hari raya lah, inilah semua carbohydrate base. Rugi kot tak makan. Macam tu. Okay, cheesecake, ice cream, I like those. Rugi kot. Tapi kalau nak turun berat badan, jangan makan dulu. Momentum, ingat tu. Ikut jadual meal plan, jangan miss. Coach, makan malam ni tak lapar lah. Boleh tak? Tak boleh. Ikut jadual. Keep it simple and stupid. Dah cakap tadi kan, orang bodoh pun boleh buat. Simple. Ini selalunya coach kami punya pengalaman, first day, bila coaching program mula, dikeluarkanlah dia punya pemakanan tu macam-macam. Kita tengok pun jadi macam nak bagi rating pun tak erti. Sebab terlampau complicated. Coach cakap macam, keep it simple. Jangan terlampau meriah sangat. Kalau meriah ni, kita tak tahu banyak kalori tersembunyi yang menyembunyikan diri masuk dalam badan kita. Sampai kita tak tahu. Contohlah macam madu, chia seed, apalah dibubur semua, ditabur-tabur semua. Ini semua sihat coach. Yalah sihat tapi lebih kalori. Kau nak turun berat badan sekarang, kalori kena kawal. Okay? Keep it simple and stupid. Elak dari berlapar. Because bila you berlapar saja, badan tukar mood. Kita tak mau badan tukar mood. Kita tak mau badan ikat lemak. Coach bagi satu contoh. Kalau kita sekarang ni tersadai di tengah laut, di satu sampan yang tak ada makanan, mungkin air ada saja, dan kita hanyut beberapa hari, apa yang berlaku pada badan? Badan akan terasa lapar dan dia akan sense bahawa kita dalam bahaya. So apa yang badan akan buat, dia akan ikat lemak tu, jangan lepaskan lemak sebab dia akan simpan lemak tu selama mungkin supaya badan tadi boleh survive lama tanpa makanan. So the first thing dia buat ialah dia simpan lemak, dia takkan lepas lemak. The second thing dia buat ialah dia release, dia lepaskan otot. Otot tu dia kasi kecil.
Sebab lagi kecil otot tu, lagi kurang tenaga dia guna. Jadi dia boleh survive lama, dia boleh hidup lama lagi. Ini ialah survival badan. Dan kita tak mau signal kepada badan kita, kita lapar dan kita bertahan, kita paksa tahan lapar, nanti badan tukar mode dia kepada mode berlapar. Starvation mode dia panggil. Okay? Bila starvation mode berlaku, dia tidak akan jalan seperti biasa dah. Dia dah masuk emergency, dia dah masuk macam apa orang kata perintah apa ya, yang dalam kalau kerajaan buat apa-apa tidak emergency. Dia buat emergency dah. You punya badan tu dalam keadaan happy, buat kerja macam wah, ceria, aktif, dia pun macam gembira untuk bakar lemak. Ini simpanan ni tak apa, boleh lepaskan simpanan ni, boleh lepaskan simpanan ni, bagi lepaskan. Macam tu. Sebab apa kita tak mau bagi signal kepada badan yang kita dalam keadaan yang kebuluh. Walaupun sedikit, badan very sensitive. The body is very sensitive. It's not like macam dia nak jadi macam kita dah jadi orang kata jadi nasi dah jadi bubur baru nak bertindak. Badan tak. Badan dia very sensitive kepada apa yang berlaku, dia akan react kepada apa yang berlaku tu. So jangan hantar signal kepada badan bahawa kita dalam starvation. Fokus kepada ubah tabiat. Tabiat ni nak ubah ni. Bukannya you bukan masuk program turun berat badan, masuk program lepas aku dah habis program ni aku akan enjoy. Itu you are asking for trouble. Ramai orang turun naik balik, naik lebih teruk lagi daripada turun. Dan lepas tu bila dia dah yo-yo banyak kali yo-yo, you know what happen lagi kalau yo-yo banyak kali? Badan dia tak suka yo-yo. Badan stres tau. Every time you turun berat badan dia stres tau. You turun, dia stres. Tambah-tambah kalau you tak bagi dia makanan yang sehat, you paksa dia turun. Dia stres. Kemudian naik balik. Lepas tu you turun lagi, dia stres. Naik balik. Dia turun, you ingat dia nak lepaskan. Dia tak lepaskan. Dia akan ikat lemak tu because dia dah jemu. Dia dah fed up. So ramai orang bila ikut program kita orang dan kemudian kalau minggu pertama, minggu kedua dia tak turun berat badan, the first thing coach tanya, adakah pernah you ikut mana-mana program turun berat badan sebelum ni? Kalau dia cakap ya, kemudian coach akan tanya lagi, adakah you jenis yang tahan lapar? Macam orang yang macam willpower yang kuat, tahan lapar. Okay? You akan merosakkan you punya sistem badan tu sendiri. So, be careful. Jangan yo-yo banyak kali. Nanti you susah. Susah nak ajar badan balik. Okay? Sebab badan ni very good in memory dia. Bukan memory otak. Dia punya cell memory dia. Right? So, it's like rhythmic lah. You rhythm bersama dengan badan tu dalam keadaan kesinambungan yang sangat macam mana nak cakap lifestyle yang happy, yang you love the lifestyle, you want to go out exercise, you want to be macam coach ni ada cucu, main dengan cucu, you are active, macam-macam. Okay, beri masa untuk berubah. Expectation tu jangan cepat-cepat nak result. For me, 2 hingga 3 kilo sebulan is very good. Kalau you consistently, kalau you ubah tabiat, you ubah lifestyle, you are a new you. You are new person sekarang ni. And then 10 bulan, you tahu, you dah turun 20 kilo. Sedar tak sedar, you dah turun 20 kilo. Berapa lama dah you tunggu nak turun 20 kilo? Because you tak ubah you punya lifestyle. Now, you ubah you punya lifestyle, you happy, and then 2 kilo sebulan, you teruskan kerja, you buat you punya benda yang you suka, and you turun 20 kilo. Masakan you berubah. Bukan you macam tak suka lah, tak bel lah. You tak suka sayur, salad. Carilah, macam tadi coach cakap tu, cari jalan. Bila coach cakap masak ayam, you takkan nak masak ayam rebus saja. Ayam campur air, masuk, rebus. Tak, you kena cari jalan untuk sedapkan ayam tu. Betul? You cari jalan untuk sedapkan ayam tu. Okay. Wow. Kat mana ni? Stop sharing. 11.56. Tepat 1 jam presentation coach. Masya Allah. Okay. So, harap apa yang coach share di sini banyak memberikan some insight to you all. Coach akan mula besok pagi. Apa cara coach akan buat dia lah? Buat live sikit. Bukannya live panjang-panjang macam ni. Coach nak makan saja, buat live. Coach makan live. Live mungkin dalam 2 minit, 3 minit. Itu saja. So, the next going to be 1 week ni akan going to be banyak live. Posting-posting tu tengoklah. Kalau coach ada masa, coach akan buat posting sikit. Tapi I appreciate if you can be engaged dalam live tu. Kalau you nak, I think
Coach rasa you boleh post juga you punya makanan dalam komen tu. Coach tak mau open open posting kepada semua orang. Okay, I'm sorry, this is my way. Mungkin my way tak bagus, tapi I hope you can ikut je lah. Tapi I believe you can post something. I don't know, betul ke tidak? Whether dalam komen boleh post gambar tak? Macam dalam profile, Facebook profile boleh kan? Boleh post gambar dalam komen. I hope dalam group pun boleh juga. Kalau dalam group boleh, lebih mudah, you boleh post you punya makanan kat situ. Kalau coach besok coach tunjuk apa sarapan coach, you all pun tunjuk you punya sarapan and see what happen. And we can continue to comment daripada situ. Alright. So I think apa pandangan coach yang berdaya tanpa produk? Nah, it's up to you. Now, mungkin Azi, macam mana nak sebut ni? Azi. Okeylah. Mungkin Azi tak masuk daripada awal tadi. Coach dah explain dah kenapa coach ambil produk, sebab dia memudahkan kerja coach sehari-hari. I don't have to cook, I don't have to, it's easy. You know, kenapa you kena jalan, kenapa you nak naik kereta? Pergi ke LCC 5 km, jalan kaki je lah. It's natural, lagi sehat, you exercise. But dunia sekarang ni lah, even Nabi pun sebut kan, coach ada sebut, akhir zaman masa menjadi pantas. You got no time. Orang asli boleh jalan je. Daripada Raub nak pergi, mungkin Slim River. Naik bukit, kan, dia boleh jalan. Tapi sekarang punya zaman tak boleh dah. Kita naik helikopter ke, naik kereta ke, we need to do fast. So it's up to you. You don't want to take products? Boleh. Ada orang turun berat badan. Yes. But masa untuk prepare masakan tu, I prefer masa tu I use for other things. Itu coach punya pandangan lah. Okay? Aziz. Tapi Aziz boleh belajar dari segi konsep dia. Okay? And I will insyaAllah coach janji coach tidak akan bias. Tapi dengan ilmu yang ada saja, coach boleh share dengan you all. And then coach tak pernah coach orang dengan tanpa produk. Tapi I believe ada semalam ada orang komen dalam page kan, dia cakap dia dah turun berapa 20 kilo just following my tips. Alhamdulillah. So dia antara orang yang berjaya ikut tanpa produk. So no problem. Okay Aziz? So jangan pula nanti bila tengok, oh coach gunakan Herbalife, let's exit. It's up to you lah. It's up to you. Okay, coach cuma memberi yang terbaik pada you all semua. Okay, siapa lagi ni? Azura cakap saya doakan coach. Oh, alhamdulillah. Thank you Azura. Thank you Azura. Okay, Azura saya post dalam grup ni ke. Coach akan hold the posting dulu. Tengok keadaan lah. Kita ubah je. Thank you sangat coach dengan pandangan coach. Oh, okay. Dah jawab dah. Wah. Okay. So, itu saja daripada coach. Yang benar itu dari Allah. Yang silap itu adalah kelemahan. So, we'll see you tomorrow. Ataupun you can keep on comment. Kemungkinan juga coach, you can keep comment. And then you can invite your friend juga untuk masuk dalam coach grup ni, supaya kalau sini rasa mereka boleh mendapat manfaat, mereka dapat manfaat. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.